3, 2, 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Ustaz doakan kamu semua berada dalam keadaan yang sihat, walafiat, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran walaupun dalam keadaan norma baru, insya-Allah. Baik, bersama dengan Ustaz Razman pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran pendidikan Islam, iaitu bagi tahun 4. Dan pada hari ini kita akan membincangkan pada bidang adab, iaitu pada unit yang kedua dalam tajuk Mari Berriyadhah. Mari Berriyadhah. Dan insya-Allah untuk video kali ini merupakan bahagian yang pertama. Insya-Allah akan menyusul bahagian yang kedua, sambungan kepada video untuk tajuk Mari Berriyadhah pada hari ini. Jadi Ustaz harap kamu dapat melihat pada dua-dua bahagian, insya-Allah. Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita membuka kelas kita ataupun pelajaran kita pada hari ini dengan kita membaca doa, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, akan meneruskan pada kali ini, iaitu pada tajuk Mari Berriyadhah. Murid-murid, adakah murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan riyadhah? Riyadhah yang berdasarkan daripada huruf ra, ya, alif, dad, ha. Riyadhah. Baik, kita nak lihat secara terperinci terus sebelum Ustaz pergi secara menyeluruh. Baik, apakah dimaksudkan dengan riyadhah ini? Kalau kita lihat yang pertama sekali, riyadhah adalah bermaksud gerak badan. Maknanya bila kata riyadhah ni, badan kita mesti bergerak. Sama ada tangan kita, kaki kita, ataupun anggota-anggota lain, dia akan bergerak. Pergerakan itulah yang akan menjadikan ataupun melaksanakan riyadhah itu sendiri. Baik, ataupun dalam kata lain kita kata sebagai senaman. Senaman ni macam-macam senaman lah. Ada senaman untuk kaki, ada senaman untuk perut, ada senaman untuk belakang, ada senaman untuk tangan, untuk bahu dan sebagainya. Jadi senaman ini bermacam-macam. Dan yang ketiga, ataupun segala kegiatan. Makna kata bukan kata dari segi pergerakan sahaja, tetapi segala kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan-kegiatan yang macam mana? Kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang. Pada waktu lapang. Waktu yang kita ada masa lapang ataupun kita mempunyai masa free, pada waktu tersebut kita lakukan. Dengan tujuan untuk apa? Untuk menyihatkan badan. Kalau kamu pergi sekolah, ada subjek PJK kan? Kadang-kadang kita tak sabar-sabar nak datang sekolah. Sebab apa? Sebab ada subjek PJ. Betul tak? Bila ada subjek PJ, murid-murid boleh bermain. Betul tak? Bila bermain, itu pun dikira sebagai riyadhah. Bermain itu macam-macam lah permainan.
Okey, permainan bola, sepak, bola jaring dan sebagainya. Baik, dengan tujuan kita lakukan untuk menyihatkan tubuh badan kita. Okey, tubuh badan kita ni perlu untuk digerakkan, jantung kita perlu berdenyut supaya apa? Supaya darah itu oksigen dapat dialirkan ke dalam darah dan pergi kepada seluruh tubuh badan. Itu adalah orang kata daripada sudut saintifik. Bila jantung kita berdegup kencang, maknanya jantung kita sedang mengepam oksigen dalam darah kita kepada seluruh badan. Itu adalah untuk menyihatkan badan kita. Bila darah sampai kepada hujung jari, kepada kaki, barulah badan kita berada dalam keadaan ataupun kondisi kesihatan yang normal. Baik, contoh-contoh riyadhah ni kalau kita tengok adalah bersenam. Bersenam. Kalau kita tengok dalam slide ini, nampak ada budak ni, nampak dah siap ada otot lagi. Dia angkat apa ni? Yang warna hijau ni. Ni nama dia dumbbell kan. Jadi dia angkat beban berat ni adalah untuk menguatkan tangan dia. Contohnya. Okey, ada banyak lagi cara-cara bersenam yang lain. Nanti kita akan lihat Baik, seterusnya bermain. Riyadhah juga dikira sebagai contoh bermain. Kerana bermain ini mengeluarkan peluh, melakukan pergerakan dan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Tapi bukan main yang tak berfaedah bukan main bukan-bukan. Baik, ataupun berekreasi. Nampak ni, ada orang naik kanu ni, tahu kan, dia berkayak. Ini merupakan salah seorang, dia nak buat rekod juga ni. Abang yang ni dia membuat rekod untuk berkayak sejauh 80 km untuk membawa dan mengibarkan jalur gemilang sempurna kemerdekaan negara kita yang berlaku, yang dibuat pada beberapa tahun yang lepas. Yang ini merupakan salah satu aktiviti yang kata sebagai aktiviti rekreasi. Banyak lagi aktiviti-aktiviti rekreasi yang lain. Contohnya kalau kita pergi ke taman, kita berbasikal, kita berjalan-jalan di taman, melihat keindahan ataupun ciptaan Allah SWT, itu pun adalah juga dikatakan sebagai rekreasi. Dan juga perkara-perkara yang lain lah. Kalau anda pergi ke hutan, anda dapat melihat sungai, menjelajah dalam hutan seperti jungle trekking dan sebagainya. Baik. Seterusnya, kalau kita lihat daripada apa yang Ustaz kupas tadi, maknanya riyadhah ini dari sudut definisinya adalah bermaksud gerak badan, senaman atau segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang. Okey, dengan tujuan untuk menyihatkan badan seperti saya cakap tadi, bersenam, bermain dan berekreasi. Okey. Jadi gerakan-gerakan ataupun senaman ataupun kegiatan yang kita buat, kita berjalan-jalan, contohnya kalau kita pergi main dekat tepi pantai, naik kuda itu pun boleh dikira sebagai kegiatan ataupun rekreasi, ataupun apa-apa aktiviti-aktiviti yang lain. Mari kita lihat apakah hukum riyadhah. Hukum riyadhah mengikut pendapat para ulama adalah harus. Maksudnya kita semua taklah diwajibkan, cuma kalau kita melakukan riyadhah, itu adalah perkara yang digalakkan. Sangat-sangat digalakkan. Sebab pada riyadhah itu terdapat kelebihan-kelebihannya. Kenapa? Ataupun bagaimanakah hukum ini dikeluarkan? Mari kita lihat. Ia adalah berdasarkan kepada hadis. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis dia yang berbunyi daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if. Okey, apa maksud dia? Daripada Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita, bersabda pada kita? Dia kata, orang yang beriman yang kuat, orang beriman, dia beriman tetapi dengan syarat dia kuat.
lebih baik dan lebih disukai oleh Allah. Daripada siapa? Daripada orang yang beriman tapi yang lemah ataupun dhaif ataupun tak kuat, tak sihat dan sebagainya. Ini adalah hadis daripada riwayat Muslim. Jadi daripada hadis ini kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu amat menyukai mereka yang beriman tetapi mereka ini sihat. Mereka ini kuat. Melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk badan dia supaya badan dia sihat. Kerana pada sihat itu lahirnya kekuatan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kalau kita tak sihat, macam mana kita nak solat? Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak puasa? Betul tak? Jadi kesihatan itu adalah kunci untuk kita melakukan ibadah. Sebab itu Allah SWT amat menyukai orang-orang yang sihat. Jadi macam mana kita nak sihat? Nak tak nak, kita mestilah melakukan riadah. Okey? Riadah. Tak kisahlah riadah dalam apa juga bentuk. Contohnya kita berada di rumah, kita boleh beriadah di rumah. Kalau kita berada di rumah, macam-macam riadah yang kita boleh buat. Nanti kita akan bincangkan sama-sama apa riadah yang boleh kita buat di rumah. Dan sebab apa? Sebab sekarang ni kan musim PKP, full lockdown dan sebagainya. Jadi kita pun tidak digalakkan untuk beriadah di luar kerana COVID ini ataupun virus ini berbentuk sporadik sekarang. Dia berada di udara, jadi amat berbahaya. Walaupun anda berjogging di taman dan sebagainya, kita tidak tahu. Orang yang kita kata berselisih semasa jogging itu, kita tak tahu dia sama ada pembawa COVID ke, wallahualam, na'udzubillah lah. Tapi bila dia dah bahaya, maka seeloknya kita bersenaman ataupun melakukan riadah di rumah sahaja. Okey, boleh faham? Baik, seterusnya kita lihat pula pada adab-adab riadah. Baik, dalam kita melakukan riadah ini, dia merupakan satu aktiviti. Dan kadang-kadang riadah ini melibatkan bukan kita seorang saja. Dia melibatkan orang yang ramai, berbentuk sosial. Kadang ada ahli keluarga, ada kawan-kawan, ada jiran ataupun ada orang lain yang kita tidak kenal. Jadi perlu ada adab-adab supaya apa? Supaya kita ini tidak dengan sesuka hati melakukan apa yang kita suka, walhal itu menyusahkan orang lain ataupun menyebabkan orang lain tidak suka kepada apa yang kita lakukan kerana kita tidak memelihara adab-adab riadah. Baik, apa dia adab riadah yang pertama? Yang pertama sekali, menjaga kebersihan. Cuba kita lihat dalam gambar yang Ustaz tak dalam slide ini. Kita tengok, ini adalah salah satu daripada kawasan perkelahan. Sengaja je Ustaz ambil gambar ni dalam keadaan macam ni. Kalau Ustaz ambil hulu sungai, nanti kamu boleh tahu ni dekat mana kan. Jadi kamu tengok, dekat kawasan perkelahan seperti ini telah dipenuhi dengan sampah sarap. Jadi sampah sarap ini akan menyebabkan apa? Kekotoran, dan menyebabkan mungkin tempat ini tidak akan didatangi lagi oleh orang-orang yang lain. Dengan itu, nak tak nak, kalau kita pergi berkelah di sungai-sungai ataupun di pantai ataupun di mana sahaja, jangan lupa sampah-sampah yang kita buat itu pastikan ia dikutip semula dan dibuang ke dalam apa? Dalam tong sampah. Supaya apa? Supaya apabila kita menjaga kebersihan kawasan itu, nanti orang lain pun akan sama-sama. Dia tengok kita pembersih, maka dia pun akan pembersih. Itu pun dakwah juga. Kita itu mengajak dia kepada kebaikan, iaitu dengan menjaga kebersihan. Sebab an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Jadi jangan biarkan sampah-sampah sarap mengotori kawasan-kawasan tempat yang kita riadah. Kalau kita sendiri membuat kotor, hendaklah kita bersihkan. Baik, menjaga kebersihan, adab yang pertama. Adab yang kedua adalah menutup aurat. Tak kisahlah kita lelaki atau perempuan, ingat batasan aurat kita harus dipelihara dan dijaga. Kalau kita di tempat yang halayak ramai ataupun orang ramai, maka di situ kita perlu menjaga penglihatan. Bukan saja kita menjaga aurat, mata kita pun kita kena jaga. Kadang-kadang kita nampak benda-benda yang bukan-bukan. Tapi yang pastinya
kita haruslah menjaga diri kita sendiri, iaitu menutup aurat kita. Supaya apa? Supaya dalam kita melakukan riyadhah, biarlah riyadhah itu menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Kita buat mengikut apa yang dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalau Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tutup aurat, kita ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala untuk tutup aurat. Sebab itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki, perempuan pun sama juga. Okey, tutup aurat walaupun kamu nak melakukan riyadhah, walaupun kamu melakukan riyadhah di gym dan sebagainya. Itu adalah perkara yang bagus. Tapi memelihara aurat itu pun adalah perkara yang diutamakan dalam agama. Baik, seterusnya adab-adab riyadhah adalah memelihara semangat kesukanan. Kadang-kadang bila kita lihat, contohnya riyadhah yang melibatkan permainan lah, contohnya macam bola sepak, bola jaring, ataupun badminton, ataupun dalam gambar ni basketball dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengan tidak sengaja kita melakukan, orang kata, sesuatu yang menyebabkan orang lain menjadi marah dengan kita dan sebagainya. Dengan itu, nak sebagai persaudaraan dalam permainan, kita hendaklah memelihara semangat kesukanan. Sebab apa? Mereka itu bukan orang lain. Walaupun mereka adalah tim sebelah, tetapi mereka itu tetap saudara kita, saudara sesama Muslim. Kalau orang Islam, kalau yang tidak Islam pun, dia adalah merupakan kawan kita ataupun sahabat kita di luar. Maka janganlah dengan asbab-asbab kita membuat dia marah atau kita marah, itu menjadi titik kepada perpecahan. Okey, jadi pelihara semangat kesukanan walaupun di mana anda berada. Baik, seterusnya adalah memilih kawasan yang sesuai. Okey, kalau kita nak berriyadhah, pilih kawasan yang sesuai. Nak lagi anak-anak ataupun adik-adik kat seluar sana, jangan main macam kat dalam ni. Dia main dekat tepi lombong, boksit. Dia nak pergi ambil apa entah. Okey, berita ni berlaku dekat adalah satu tempat tu kat Kuantan. Jadi dia bila nak ambil barang dekat tepi lereng sungai Lombong ni, tiba-tiba dia terjatuh dan akhirnya kawan-kawan nak selamatkan dengan tiga-tiga semua meninggal dunia. Alhamdulillah. Jadi tolong, kalau kita nak melakukan riyadhah, pastikan tempat itu selamat. Jangan kita bermain di tempat-tempat yang boleh menyebabkan mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Okey, pilih tempat yang elok dan selamat. Kalau boleh ada penjaga, ibu bapa lagi bagus. Baik, yang seterusnya adalah menjauhi amalan negatif seperti pembaziran dan aktiviti yang mengandungi unsur judi dan rasuah. Okey, menjauhi amalan negatif. Amalan negatif ni, kalau di sini yang kita nak highlight adalah judi dan rasuah ataupun menipu dalam permainan. Patutnya dia main dalam keadaan jujur tetapi dia tipu. Jadi dalam keadaan ini dia bukan sahaja menipu orang tersebut, malah dia menipu diri dia sendiri, dia menipu Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya tidak ada keberkatan dalam apa yang dia lakukan itu. Dan di sini kalau kita tengok dalam gambar ini, rasuah itu adalah musuh negara. Sebab setengah permainan ini ada yang dalam berbentuk rasuah atau judi ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi janganlah kita terikut ataupun terjerumus kepada rasuah dan judi, kerana sesungguhnya ia adalah perkara yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita ini haruslah berada dalam keadaan kuat bagi menghadapi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak terikut ataupun termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat balasan buruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jadi pastikan perkara-perkara ataupun aktiviti riyadhah yang kita lakukan itu adalah aktiviti riyadhah yang baik. Baik, seterusnya murid-murid, seterusnya adalah ketika kita melakukan riyadhah itu, kita tidak lupa juga untuk mengingati Allah SWT. Jangan lalai dengan aktiviti riyadhah sehingga contohnya azan berkumandang dan sebagainya. Okey, di mana saja anda berada, lakukanlah solat. Ingat Allah dalam apa-apa juga keadaan. Kalau kita ingat Allah SWT, Allah SWT akan ingat pada kita. Dan itulah yang kita nak, betul tak? Bila Allah Ta'ala ingat pada kita, bila kita doa, Allah SWT perkenankan doa kita. Kalau kita doa tetapi Allah tak perkenankan lagi, bermakna mungkin Allah SWT dia nak tangguh, dia akan bagi lagi
ataupun dia nak bagi yang lebih baik lagi. Jadi kita perlu bersabar, terus meminta kepada Allah SWT, kepada uli, astajib lakum. Allah SWT berfirman, kamu doa kepada aku akan makbulkan. Itu adalah janji daripada Allah SWT. Ingat, di mana juga kita berada, dalam keadaan kita beriadah dan sebagainya, kita bermain ke apa semua, jangan lupa kepada Allah. Kalau terjatuh ke apa, ingat Allah, Allahu Akbar, contoh dan sebagainya. Okey, jadi Ustaz harap kamu semua dapat faham tentang adab-adab riadah yang telah Ustaz bincangkan bersama kamu dalam slide-slide yang Ustaz tunjukkan pada hari ini, insya-Allah. Baiklah. Ini yang Ustaz bagi tahu tadi tu. Ini antara aktiviti-aktiviti yang mungkin kamu boleh lakukan ketika norma baharu ini ataupun ketika lockdown ini. Contoh aktiviti-aktiviti riadah di rumah kamu boleh buat. Yang pertama antaranya kamu boleh berkebun, kamu boleh mengemas rumah, mengemas rumah atau halaman rumah sebab dia melibatkan pergerakan. Membasuh kereta, bersenam di dalam rumah, bersenam dalam rumah pun boleh. Kalau kamu ada handset tu, buka senaman-senaman dekat dalam YouTube tu, kamu ikutlah senaman tersebut. InsyaAllah itu juga boleh mendatangkan dan menyihatkan tubuh badan kita. Seterusnya, memperbaiki perkakas atau latar rumah yang rusuk atau rosak, sebab kita ada pergerakan kat situ kan. Dan juga lain-lain perkara. Jadi Ustaz harap kamu semua janganlah membazirkan masa kamu. Jangan membazirkan masa sebab sesungguhnya orang Islam harus menghargai masa yang dia ada dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Jadi Ustaz harap kamu semua dapat untuk mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada pembelajaran kita pada hari ini untuk sama-sama kita amalkan. Dan Ustaz ucapkan di sini selamat melakukan aktiviti riadah. Selamat melakukan aktiviti riadah dan kita akan jumpa pada bahagian yang kedua, insya-Allah. Terus menonton pada bahagian yang kedua selepas ini. Akhir kata daripada Ustaz, al-aqlus salim bil jismis salim. Akal yang sehat adalah lahir daripada badan yang sehat. Selamat bersenam daripada Ustaz Azman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.